Masya Allah tuan-puan, Allah itu maha adil. Sesuai dengan apa yang kita buat atas muka dunia ini, ya, Allah akan ganjari yang baik dengan kebaikan. Malah Allah maha baik, berlipat kali ganda ganjarannya. Dan yang melakukan dosa, Allah balas setimpal dengan dosa. Ya, Allah tidak ganda-gandakan azab tu. Ya, Allah tidak kata bukan menzalimi, tidak. Itu yang sesuai dengan apa yang telah didustakan. Dan kita ambil ayat yang ke-21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan pasti, amat-amat pasti kami timpakan kepada mereka sebahagian seksa yang dekat di dunia. Masya Allah, untuk orang fasik yang akhirat, fama'wahumun nar tu tunggu akhirat. Tapi Allah bagi awal, ada namanya azabil adna, azab yang dekat, azab yang disegerakan. Yang mana? Dekat dunia. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Maha suci Allah, ya qadimal ihsan, Allah yang maha baik. Untuk orang-orang fasik, untuk orang-orang yang buat jahat, untuk orang-orang yang berdosa, Allah segerakan azab di dunia sebelum di akhirat. Tahu tak tujuan dia apa tuan-puan? La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali ke pangkal jalan. Masya Allah. Nak bagi time lagi tu, nak bagi peluang. Selagi tak mati, selagi belum tertutup pintu taubat, Allah bagi peringatan. Allah bagi teguran. Ya, lupa pada Allah, Allah datangkan kesusahan sebagai teguran. Ya, teguran supaya apa? Kembali cepat pada Allah. Kamu berdosa, minta ampun. Kamu silap, kamu buat yang lebih baik. Kamu ada ambil hak orang, kembalikan cepat. Ya, proses untuk apa? Untuk kembali kepada Allah tu Allah bagi peluang. La'allahum yarji'un. Semoga kamu kembali kepada Allah. Allah maha baik tuan-puan, bukan sengaja nak seksa orang dalam neraka. Diberikan peluang. Diberikan mata untuk melihat, diberikan telinga untuk mendengar, diberikan akal untuk berfikir. Gunakan segala yang Allah bagi untuk apa? Untuk kenal Allah, untuk nampak kekuasaan dan keagungan Allah. Jangan jadi orang yang mata dia buta, telinga dia pekak, mulut dia bisu, hati tak ada guna, hati tak guna perasaan, akal dia tuli, tak ada macam orang sewel tuan-puan. Sebab apa? Sebab hanyut, larut dengan dunia. Padahal sikit je tuan-puan, kalau kita gunalah mata, gunalah masa untuk tadabbur Quran sikit je, insya-Allah nampak kebenaran. Sikit je. Tapi hanyut, ya, tak guna. Jadi subhanallah, ada azab yang Allah segerakan. Apatah lagi tuan-puan, ada beberapa dosa memang disebut bayar cash lah atas dunia. Yang tu ada dosa yang memang bayar cash ke atas dunia. Ya, antaranya dosa apa tuan-puan? Dosa dengan ibu bapa. Ya, dosa dengan ibu bapa. Ada beberapa dosa memang disegerakanlah. Ya, dosa menghina Nabi, ya. Itu ada yang memang Allah tunjuk direct lah. Menghina dosa dengan mak bapa, memang Allah segerakan. Dan di sebalik itu, kalau kita nak kemuliaan hidup, nak keberkatan hidup, kena muliakan mak bapak. Ya, kalau kita nak keberkatan hidup, kena cari jalan muliakan suami. Letak suami pada tempat yang betul dalam hidup, itu jalan keberkatan muslimat. Kita akan berhenti sekejap lagi. Dah bunyi dah pinggan mangkuk ketong-keteng tu kan, ya. Cuma kebetulan ustazah dah cakap pasal dosa dengan mak bapak tuan-puan. Kita dengan mak ayah ni cuba buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Jangan fikir yang bapak dosa tu lagi dah.
Tapi yang bab ketaatan dan kebajikan ni pun nak buat yang terbaik. Dan oleh kerana kita nak rahmat Allah pada anak-anak kita, kita nak kebaikan untuk anak-anak kita, kita tolong anak kita. Tunjukkan mereka cara untuk berbuat baik dengan mak bapak. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, rahimallah walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah menyayangi, Allah merahmati ibu bapa yang tolong anak-anak dia, tunjukkan, didik anak-anak cara bagaimana untuk berbakti pada mak bapak. Kita tunjuk. Ada satu yang Ustaz boleh kongsikan tuan puan. Ada satu hari anak-anak ustazah balik daripada asrama. Jadi rumah ustazah ni 2 tingkat. Ini Ustaz cakap ni untuk iktibar untuk kita ambil iktibar. Ustazah masa tu duduk dekat tingkat atas. Jadi kita duduk kat tingkat atas, kita dengar suara anak-anak kita balik. Bibi pembantu rumah ustazah sambut anak-anak ni. Dia alhamdulillah anak-anak baik je tuan puan, tapi pasti kita kena masa ke semasa kena peringatkan anak-anak Jadi dengar suara bibi, gembira lah anak-anak balik kan, dengar riuh rendah. Ustazah kat atas. Mungkin ada kemungkinan, mungkin faktor usia, kita dah tua ni sensitif sikit, kan? Betul tak puan-puan? Perempuan macam orang muda je kan, tak setuju pula dengan ustazah kan. Dia mak-mak ni bila makin tua, dia banyak lah faktor usia ni pun dia juga Tapi nanti tuan puan dengar sampai habis, apakah ia faktor usia ataupun tidak. Jadi ustazah, dah lama dah ustazah amati benda ni kan. Ustazah pun turun, tengok yang seorang dah makan dah, tengah makan. Jadi bila nampak ustazah, Umi, nak salam pun tak boleh pasal dah makan. Jadi salam tu macam tu. Jadi ustazah pun salam, apa khabar, baik. Tapi ustazah menghadkanlah perbualan tu, Lepas tu tengok yang seorang lagi, dah terbaring dah atas tilam, atas katil. Sambil ambil handphone yang lain, handphone yang adik-beradik lain pula. Dia kata, Umi. Okey, salam. Tapi Ustaz tak lamakan, tak panjangkan nak salam-salam. Tak adalah happening macam sebelum-sebelum ni. Ustaz kata, kejap Umi nak keluar, Umi nak pergi kedai. Jadi Ustaz pun masuk dalam kereta. Ustazah pun memang ada urusan lah nak pergi kedai kan. Lepas tu Ustaz pun message anak-anak. Type dalam satu grup dengan anak-anak, memang ada grup anak-anak WhatsApp. Ustaz pun message pada dia. Jadi tuan puan cuba dengar message ustazah tu, apakah kerana faktor usia ataupun ada kebenaran dia. Ustaz tulis macam ni. Anak-anak Umi, dari Umi kecil sampai sekarang, setiap kali Umi balik rumah Wan, Umi akan cari Wan atuk dulu, walau di mana mereka berada. Pernah Wan duduk rumah Ma'uh kat belakang, Umi melaung-laung cari Wan untuk Umi peluk, cium dan salam Wan. Pernah atuk duduk dalam tandas, Umi tunggu atuk depan pintu tandas. Kalau Umi pergi jauh sikit, tertinjau-tinjau, takut atuk dah keluar, sebab nak salam, peluk dan cium atuk. Kenapa? Sebab Umi yakin menghormati, menunjukkan sejumlah kerinduan dan meletakkan mak ayah sebagai paling utama dalam hidup adalah jalan keberkatan, keberuntungan dunia dan akhirat. Umi rasa amat bersalah nak, andai Wan atuk cari Umi kerana mendengar suara Umi sedang Umi berseronok dengan adik-beradik yang lain ataupun sudah makan kekenyangan di dapur. Umi selalu nampak betapa gembiranya hati Wan dan atuk bila Umi panggil-panggil nama dia. Bila Umi balik, Umi dulukan dia, menunjukkan betapa rindunya Umi kepada atuk dan Wan. Umi nampak kepuasan pada wajah Wan dan Umi nampak ketenangan pada hati atuk. Anak-anak Umi, akan sampai masanya kita balik rumah, kita tak ada keperluan nak cari Umi dan Abi lagi. Kalau cari pun mereka dah tak ada. Nasihat seumpama ini Umi berikan agar kamu hidup mendapat keberkatan.
Mungkin Abi dan Umi tak membawa makna yang besar dalam hidup kita buat masa ini, tapi tunggu sajalah, saatnya akan datang. Andai merintih melolong memanggil nama Umi dan Abi, Umi dan Abi tidak akan datang mengganggu hidup kalian lagi. Jangan fikir ini kecil, sebab dengan meraihkan sekecil-kecil perkara berkait ibu bapa, kita dianggap anak yang berbakti. Lepas tu anak-anak pun minta maaf lah.